Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar di luar sana? Okey, sekali lagi kita bersama-sama dalam kelas pengajian am bersama Cikgu Zalina Basir. So, kali ini kita akan sama-sama mengulang kaji tajuk alih bentuk komunikasi untuk semester 2. Okey, jom. Okey, untuk kelas kali ini, graf apa pula yang akan kita bincangkan? Okey, kali ini cikgu nak ajak sama-sama kita bincangkan. Cikgu nak tunjukkan juga macam mana cara untuk kita bina graf. Graf apa ni? Siapa tahu? Inilah dia graf garis komponen. Graf garis komponen. So, kalau pelajar lihat kat sini, ciri-ciri graf garis komponen. Kalau sebelum ni graf garis compound, dia garis sahaja. Tapi kalau graf garis komponen, dia berbentuk seperti kek lapis. Nampak? Kek lapis tu sebab dia berlapis-lapis macam tu. Okey? Jadi ini jadualnya. Jadualnya sama sahaja. Bentuk jadualnya seperti graf-graf yang lain. Okey, graf mudahlah yang lain. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini graf garis compound, rupa dia macam ni. Okey, ini graf garis komponen, kita warnakan dekat bawah garis tu. Okey, nanti kita akan belajar juga graf garis memesong, di mana dia ada nilai positif kat atas dan nilai negatif dekat bawah. Okey, kat sini juga cikgu nak ambil peluang, cikgu nak tunjukkan dekat pelajar apa beza graf garis compound dan komponen. Okey, bezanya ialah ada kalau graf garis komponen tu ada penambahan perkataan, jumlah keseluruhan ataupun jumlah ataupun keseluruhan. Kat situ. Okey, ada penambahan. Maksudnya jumlah apa? Jumlah pola. Ataupun jumlah keseluruhan pola macam tu. Ataupun keseluruhan aliran macam ni. Okey. Dan tempohnya, ciri-ciri yang lain ialah tempohnya ada 4 hingga 5 tahun. So, kalau dalam soalan tu dia beri 4 tahun, pelajar boleh buat graf bar, pelajar juga boleh buat graf garis. Jadi, cikgu suka kalau 4 tahun tu kita buat graf garis. Bersesuaian dengan kehendak soalan lah. Kehendak soalan dia. Jumlah, aliran. So, lebih sesuai kita buat graf garis. Okey. Jadi, ini ciri-ciri dan kata kunci untuk graf garis compound dan komponen. Okey, contoh dalam jadual ni. Kita tengok kat sini, aliran jumlah. So, aliran tu ialah kata kunci bagi graf garis. And then jumlah ni pula ialah kata kunci untuk komponen. Bukan kata kunci lah, maksudnya clue. Nak menunjukkan bahawa ini kita boleh buat graf komponen. So, bila digabungkan, dia akan jadi graf garis komponen lah. Sebab aliran ni adalah kata kunci untuk graf garis. Lepas tu ada pula jumlah. Jadi lebih sesuai kalau kita buatkan graf garis komponen. Macam tu. Okey. Okey, so seterusnya kita nak tengok macam mana nak bezakan antara graf garis komponen dan graf bar komponen dalam soalan. So, kat sini ada 4 soalan yang cikgu kumpulkan. Okey, berdasarkan kepada soalan-soalan STPM yang lepas. Okey, so kita tengok yang pertama pada tahun 2013, soalan nombor 5. Soalannya berbunyi jumlah aset bank perdagangan di Malaysia bagi tahun 2003 hingga tahun 2007. Okey, jadi tadi kan cikgu cakap kalau jumlah ni dia akan jadi komponen kan. So, komponen apa sekarang ni kita nak tentukan? Komponen tu bar ke komponen untuk garis? Okey, jadi untuk menentukan itu kita akan rujuk dekat tempoh. Sebab dia tak ada kat sini, dia tak ada tunjukkan. Dekat ruangan ni, dia tak ada tunjukkan bilangan. Kalau bilangan untuk garis, kalau aliran ataupun pola untuk bar. Tapi dekat dalam ni tak ada. Dua-dua kata kunci tu tak ada. Yang ada cuma jumlah sahaja. Jadi macam mana ni kita nak tentukan graf apa ni? So, kita tengok tempoh. So, kat tempoh kalau kita kira 2003, 4, 5, 6, 7. Ada 5 tahun. So, bila ada 5 tahun, lebih sesuai kalau kita buatkan dia graf garis komponen. Sebab datanya yang terlalu banyak, susah kalau kita nak bina graf bar komponen. Banyak sangat nanti penuh. So, kita pilih untuk buat graf garis komponen. Boleh tak ada masalah. Okey, nak buat
pilih salah satu tapi cikgu cadangkanlah buat graf garis sebab lebih cepat pembinaannya lebih cepat. Okey, itu yang pertama. And then tahun berikutnya 2014 soalan nombor 5 keluar pula soalannya berbunyi seperti ini. Jumlah penduduk Malaysia mengikut kumpulan umur dari tahun 2005 hingga tahun 2009. Okey, so bila kita lihat kata kunci dekat depan, jumlah juga. Lepas tu dekat dalam tajuk tu tak ada pun cerita, tak ada pun kata kunci yang spesifik untuk graf bar ataupun graf garis. Kita tahu kalau graf bar kata kuncinya ialah bilangan, komponen dan sebagainya. Tapi tak ada. And then graf garis pun kita tahu tadi ada pola, aliran, trend dan sebagainya. Pun tak ada juga dalam soalan ni. Yang ada diberikan clue kat sini hanya jumlah sahaja. So macam mana kita nak tentukan graf apa ni? Jadi kita tengok pada tempoh. Tempohnya kat sini, jom kita kira. 2005, 6, 7, 8, 9. 5 tahun juga. Kat sini pun tadi 5 tahun. Kat sini pun 5 tahun. Okey, jadi bila kehendak soalan tu tak spesifik kan, dia tak sebut aliran ke, dia tak sebut pola bilangan ke, dan berdasarkan kepada data dalam tempoh tu, kita kira 5 tahun. So, moleklah kiranya kita binakan graf garis komponen. Okey, seterusnya kita tengok lagi soalan tahun 2019, soalan nombor 5. So, cikgu bacakan soalannya. Jumlah keluaran dalam negara kasar, KDNK, mengikut aktiviti ekonomi bagi tahun 2010, tahun 2012 dan tahun 2015. Okey, jadi kata kunci ataupun keyword dia dekat sini, jumlah. Masih lagi jumlah. Okey, dan kat sini dia berikan KDNK mengikut aktiviti ekonomi, tapi kita tak tahu, kalau kita nak tengok keyword yang sebenar yang biasa kita belajar kan, bilangan ke, aliran ke, tak ada, tak spesifik. Tapi kalau kita tengok tempoh kat sini, dia ada bagi tahun 2010, 2012 dan tahun 2015. Ada 3 tempoh yang diberikan secara berasingan macam ni. So, kita nak buat graf bar ke nak buat graf garis? Okey, dicadangkan buat graf garis juga. Sebab apa? Sebab datanya lebih kepada sebab datanya yang diberi lebih kepada KDNK, iaitu bersesuaian dengan nilai mata wang. Jadi dia banyak RM dia berjuta-juta, berpuluh juta. Nanti dekat dalam kita punya skala pun banyak. Jadi dia lebih sesuai untuk kita buatkan graf garis komponen. Okey, seterusnya tahun 2019 soalan nombor 6. Ulangan tahun 2019 ulangan soalan nombor 6 pula. Okey, soalannya berbunyi jumlah penduduk mengikut kumpulan kaum pada suku ketiga tahun 2012 dan anggaran suku ketiga tahun 2020. So ini agak-agak nak buat graf apa? Masih lagi dia berikan kata kunci jumlah, tetapi keyword tak ada kat sini, tapi kita lihat kat sini ada penduduk dan tempohnya ada 2, 2012 dan 2020. So nak buat graf apa? Yang ini lebih sesuai kita buatkan graf bar sebab hanya ada 2 tempoh. Suku ketiga tahun 2012 dan 2020 dan perkara yang dibincangkan ialah tentang penduduk. So lebih sesuai kita buatkan graf bar komponen. Okey, yang ini 3 tahun. Sebenarnya kalau 3 tahun boleh je kita nak buat graf bar komponen. Okey, tetapi memandangkan pada cikgu lah. Pada cikgu pula. Tapi memandangkan isu yang dibincangkan ialah tentang KDNK. KDNK ni dia lebih kepada kewangan kan. Duit ni, aliran duit ni kita tak nampak. Kalau penduduk ni kita nampak orang tu kita boleh kira. Tapi kalau KDNK ni kita tak boleh nampak. Duit tu cuma ada dalam akaun saja. Jadi lebih sesuai kalau kita buatkan dalam bentuk graf garis. Okey. So itulah cara untuk kita analisa nak tentukan sama ada dia graf garis ataupun graf bar dalam soalan. Kita tengok rujuk. Lebih elok kalau kita rujuk dekat tempoh. Okey. So untuk kelas kali ini cikgu buat soalan berpandukan kepada soalan
soalan tadi tahun 2019 soalan nombor 5. Okey. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Seperti biasa kalau setiap kali nak buat graf, kita kena ikut step by step supaya senang. Nanti kita buat secara teratur, tertib dan hasilnya kita akan dapat lebih cantik lah. Tak ada maklumat yang tertinggal. Okey. Jadi kita akan gunakan step ini. Baca soalan, tentukan kehendak soalan. Yang ketiga cari tajuk. So kat sini cikgu nak fokus kepada cari tajuk tu. Okey. Okey, lepas cari tajuk nanti baru kita siapkan jadual dan seterusnya kita akan bina graf. Okey, kat sini tajuk dia. Cikgu bacakan semula. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah keluaran dalam negara kasar KDNK mengikut aktiviti ekonomi bagi tahun 2010, tahun 2012 dan tahun 2015. Okey, jadi kat mana kita nak cari tajuk? Tajuk kita cari dekat sini. Dalam soalan tu ada tajuk. Okey, so kita ambil daripada perkataan start daripada perkataan jumlah sehinggalah yang perkataan terakhir 2015 tu. Itu semua kita ambil, kita jadikan tajuk. So macam mana nak tulis tajuk? Format untuk menulis tajuk. Mesti ada nama negara, mesti ada isu dan mesti ada tempoh. NIT. Kat sini. NIT. Okey. Itu dia punya kata kunci dia. Kita nak kita punya sifir untuk kita menulis tajuk. Mesti ada negara, isu dan tempoh. So macam mana kita nak tulis? Tulis dia dalam format yang seperti ini. Okey, cara tulis tu macam tu, center macam tu, and then menggunakan huruf besar, and then disusun seperti itu. Negara dulu, titik 2 bertindih, and then isu, and then tempoh dekat akhir sekali. Ini format untuk menulis tajuk bagi graf. Semua jenis graf. Ada 9 graf yang kita tahu. Okey, semua jenis graf tu kita tulis tajuk dia seperti ini. Ini format dia. Kalau tak ikut format ni, akan hilang markah yang sangat banyak. Ingat, huruf besar, mesti ada negara, titik 2 bertindih, lepas tu isu and then tempoh. Ikut urutan. Okey. Data nak ambil kat mana? Data ambil daripada soalan yang asal. Okey, lepas tu kita tuliskan semula dalam mengikut format penulisan tajuk. Okey, kat sini cikgu nak ingatkan. Boleh tak tahun tu kan ada tulis bagi tahun 2010, tahun 2012 dan tahun 2015 dalam soalan kan. Boleh tak kalau kita nak tulis cepat sikit, kita tulis macam ni. Bagi tahun 2010 hingga tahun 2015. Boleh ke tak? Makna dia sama tak? Boleh ke tak boleh? Jawapannya tak boleh sebab maknanya tak sama. Kat sini dia just bagi tahun 2010, data tahun 2012, data tahun 2015. Tahun 2011 tak ada, tahun 2013, 14 pun tak ada. Jadi tak boleh kita nak buat sekaligus macam ni, tak boleh. Okey? So, daripada soalan tadi, setelah diselesaikan, ini adalah hasil jawapannya. Inilah bentuk jadualnya. Okey, jadual untuk graf garis komponen, bentuk jadualnya seperti ini. Sama seperti jadual untuk graf garis compound. Okey, ada tahun, ada ruangan untuk data ni, ada ruangan untuk tahun, ada unit, ada aktiviti. Aktiviti ni ialah petunjuk, ada petunjuk kat situ, dan cumanya kalau komponen kita akan tambah dengan data untuk jumlah dekat bawah. Kalau compound dia tak ada data jumlah tu. Kalau komponen ada diberikan data untuk jumlah. Okey, bersesuaian dengan soalan dia jumlah. So mesti ada data jumlah. Okey, kadang-kadang graf compound pun ada jumlah, tetapi bersesuaian dengan kehendak soalan lah. Dia tak minta jumlah, so kita tak letaklah jumlah dalam jadual. Tapi soalan ini dia ada jumlah dekat tajuk, so kita pun letaklah jumlah dekat jadual. Okey. So, cikgu nak tunjukkan macam mana cara kita nak bina graf garis komponen. Jom. Time to draw. Okey, macam inilah rupa untuk graf garis komponen kita nanti. Okey, seperti biasa, ini kertas graf untuk pengajian am. Kertas graf yang standard, STPM bagi subjek pengajian am. Macam inilah bentuknya. So, setiap kali nak lukis graf,
Okey, pastikan ini graf mudah dulu Maksudnya graf graf mudah tu maksudnya graf bar, graf garis, komponen dan compound bentuknya seperti ini. Cara kita letakkan kita punya paksi X dan paksi Y seperti ini, di mana kita akan tetapkan dulu 2 cm yang pertama untuk tajuk, and then 1 cm yang seterusnya untuk kita tuliskan label paksi Y, and then kotak yang terakhir tu 5 kotak yang terakhir tu kita sediakan untuk sumber. Okey, and then 5 kotak yang berikutnya, 5 yang berikutnya ni kita sediakan untuk petunjuk. 15 kotak yang berikutnya tu kita sediakan untuk petunjuk. Kemudian 5 kotak lagi kita kosongkan sebab kadang-kadang kita nak tulis label kan, tahun, nama tahun tu, label-label dekat paksi Y tu kita nak tuliskan. Jadi kita sediakan ruang 5 kotak kecil lagi untuk kita tuliskan label. So bakinya memang cukup-cukup untuk kita letakkan paksi X dan paksi Y. Di mana paksi X kat sini cikgu ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kat sini ada 5. Kat sini ada 5. So keseluruhannya kita ada 7 lah. 7 kotak besar. Ataupun 7 14 cm kat sini. Daripada sini sampai sini 14 cm. Satu ni ialah 1 cm kan. So kita ada 7 kotak. Maksudnya kita ada 14 cm untuk paksi Y itu sendiri. Dan juga kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7. Kemudian untuk paksi X kita ada 7 kotak besar. Okey. Jadi rupa dia nanti akan jadi seperti ini. So ini fix. Bila pelajar dah buat bentuk dia macam ni, dah sediakan ruang, dah tahu dah. Okey, kat sini untuk paksi Y, kat sini untuk tajuk. Jadi pelajar tak akan ada masalah tertinggal maklumat atau data. Okey. Okey, so bila tadi jadual kita dah lengkap, kita dah bina jadual dan jadual kita dah lengkap. So kita dah boleh mula bina graf. Kalau jadual tak lengkap, tak boleh nak bina graf lagi. Sebab data tak ada ni. Data ni tak ada. Data tak ada, kita tak boleh nak bina graf. Kita cuma boleh kita cuma boleh masukkan maklumat-maklumat yang sedia ada sahaja. Boleh. Okey. Jadi pastikan jadual tu lengkap. Lepas tu baru kita binakan graf kita. Barulah kita transfer data daripada jadual masuk ke dalam kertas graf kita. So, seperti biasa, cikgu bersihkan dulu. Langkah pertama, data ataupun maklumat daripada dalam jadual kita akan pindahkan masuk ke dalam kertas graf. So, tajuk. Tajuk kita ambil lah daripada tajuk yang sudah kita dah tulis tadi tu kan. Terus ambil, pindahkan masuk dalam kertas graf. Ingat dekat jadual pun perlu ada tajuk, dekat kertas graf pun perlu ada tajuk. So pastikan tulis tajuk tu betul, sebab kalau tersalah tulis, dekat jadual salah, dekat kertas graf pun salah. Nanti salah lah, hilang markah yang banyak tajuk ni kalau tersalah tulis. Okey, kemudian diikuti dengan label paksi Y. Label paksi Y. So kalau macam ni, tengok cikgu tulis ni, cikgu tulis dia dah terkeluar daripada sini kan. Boleh, yang penting dia tak mengganggu kita punya ruangan ni. Tapi seelok-eloknya tulis dekat atas lah. Okey. Seterusnya unit. Okey, unit tu kita ambil daripada sini. Okey, kenapa kat sini cikgu tulis RM juta tapi kat sini cikgu tulis RM ribu juta? Nanti ada sebab dia kenapa cikgu buat macam tu. Nanti cikgu bagi tahu. Okey, seterusnya tahun dekat paksi X. Kita ambil dari sinilah tahun. So kita tengok kat sini tahun-tahunnya telah diberikan ada 3. Jadi kita tetapkan ada 3 tahun dekat sini. Okey. Seterusnya petunjuk. Kita ambil daripada ruangan petunjuk. Nilai kosong jangan ditinggalkan. Titik asalan. Sumber juga jangan ditinggalkan. Kita ambil daripada sumber dekat yang telah disediakan. Sumber ni kita ambil terus daripada kertas soalan. Jangan diubah apa-apa. And then barulah kita dah lengkap. Barulah kita boleh teruskan dengan operasi seterusnya. Apa operasi seterusnya tu? Apa lagi yang tak ada dekat dalam ni? Apa lagi yang tak ada?
Okey. Ini skala paksi Y ni tak ada. So sekarang kita nak tips menggunakan kertas graf. Okey, versi untuk graf garis komponen. Kita nak cari skala untuk paksi Y. Okey, so seperti biasa, cikgu cadangkan untuk tentukan skala untuk paksi Y ni, cikgu cadangkan kita gunakan kaedah 3B, iaitu B yang pertama ialah besar. So kita cari nombor yang paling besar dekat dalam jadual kita. Yang mana nombor yang paling besar? So nombor yang paling besar tu termasuklah nombor dekat dalam jumlah. Nombor yang paling besar tu termasuklah nombor dekat dalam jumlah. So kalau kat sini kita tengok 309274 adalah nombor yang paling besar. So kita ambil nombor tu. And then B yang kedua, 3B kan? B pertama besar, B kedua bahagi. So kita bahagikan dengan 12. Mana dapat nombor 12? Okey, 12 tu kita ambil daripada sini. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita ambil dari situ. Okey? Sebab apa? Sebab nanti kita nak tulis nombor tu dekat sini kan? Skala tu kat sini. So, kita ambil dari sinilah. Daripada setiap skala kita tu. Okey, dah bahagi dengan 12. Kita dapat 25772.8. Jadi, nombor ini bukan nombor bulat. Susah untuk kita plotkan nanti. Jadi, kita B yang ketiga, kita bundarkan nombor itu. So, bila kita bundarkan, dapatlah, bundar tu kan maksudnya kita cari nombor yang paling dekat dengan nombor 25,000 ni. Iaitu nombor 30,000. 30 kan senang kan nombor bulat. Kita gunakan sifar 3, 30,000. Okey. So, bila kita dah dapat 1 cm tu dekat sini. Ni, sini 1 cm. Okey, setiap 1 cm tu nilai dia 30,000. So, kita guna sifar 3, 30, okey, 60 dan seterusnya. Jadi, kalau pelajar lihat kat sini, cikgu tak tuliskan 30,000 tu dekat sini. Tapi cikgu tulis 30 sahaja. Jadi, cikgu tukarkan 30 tu, ribu yang ini, cikgu tukarkan dengan cikgu tuliskan dekat unit dekat dalam label paksi Y tu. Cikgu tambahkan RM, ribu, juta. Jadi, yang ribu ni cikgu dah transfer dia masuk dekat dalam label unit tu. Asalnya tadi kan RM juta. So, kenapa cikgu tukar dia jadi RM ribu juta? Sebab cikgu nak mudahkan nanti kita nak tulis nilai skala tu lebih ringkas lah. Jadi, cikgu pindahkan 30 ini kepada perkataan ribu dekat sini. Jadi, kalau kita baca, masih lagi dia akan jadi RM 30,000 juta. Macam tu. Okey, cara baca dia. Boleh faham Okey, so kita teruskan lagi. So, dah selesailah tadi cara untuk menentukan skala dengan kaedah 3B. So, langkah seterusnya kita nak buat apa pula? Okey, cara langkah seterusnya ialah kita nak tentukan saiz bar. Okey, kali ini kita tak pakai bar, kita pakai garis. So, kalau garis, kita gunakan kaedah 2S. Kalau bar, kita gunakan kaedah 3S. Kalau garis, kita gunakan kaedah 2S. S yang pertama ialah 70. 70 tu ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 kotak kecil. Kemudian, kita bahagikan dengan 2. Kenapa kita bahagi 2? Sebab sebenarnya kita ada 3 tahun kan. Tahun 2010, 12 dan 15. Tapi tahun 2010 tu kita dah tetapkan kedudukannya dekat paksi Y. Kat sini. Sebab tu kita tulis 2010 tu dekat sebelah kosong tu. Tapi sebelah dalam. Paksi Y. Kosong, paksi Y, lepas tu tahun kan. Sebabnya, sebab kedudukan ataupun data tahun 2010 nanti kita akan letakkan dia dekat paksi Y tu. Dia sama dengan paksi Y. Okey, jadi kita dah tak kira lah tu sebab kita dah tahu kedudukan dia dekat situ. Yang kita tak tahu ni nak nak letak tahun 2012 dengan tahun 2015 ni dekat mana. Sebab tu kita bahagikan dengan 2. 70 bahagi 2. 2 tu ialah sebab kita ada 2 tahun. Kalau 3 kita bahagi 3 lah dan seterusnya. And then S yang kedua ialah selang antara tahun. So, bila kita dah bahagi, kita dapatlah selang antara tahun tu ialah 35 kotak kecil. So, kalau tak percaya, tengok ni.
Tengok ni. Ni 10, 20, 30, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu jarak lagi 1. 10, 20, 30, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dapatlah 35, 35. Jadi dah kita tentukan kedudukan untuk tahun 2012 dan tahun 2015. Cara nak tentukan kedudukan dekat paksi X tu. Okey, sebab kadang-kadang pelajar pun ada masalah. Dia nak tetapkan kat mana kedudukannya. Nanti bila kadang-kadang dia gambar rajah tu jadi kecil, gambar rajah tu jadi terbesar dan sebagainya. Jadi kita gunakan kaedah ini supaya kita boleh gunakan kertas graf ini sepenuhnya. Gambar rajah tu jadi sepenuhnya kertas graf tu. Tidak tak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Okey, seterusnya. Okey, sekarang kita dah tahu skala dan kita juga dah tahu kedudukan tahun tu dekat paksi X kita. So, sekarang berpandukan kepada jadual yang kita dah kira tadi. Kita nak buat apa pula? Kita nak plot bar pula. Plot garis sebenarnya. Cikgu tak tukar tu. Okey, kita nak plotkan graf garis kita. Okey. So, kaedah K3K kita gunakan juga. Iaitu K yang pertama ialah kita akan cari nilai satu kotak kecil. Okey, nilai satu kotak kecil tu yang ini ni. Kita kan ada 5 kotak kecil kan. Okey, 5 kotak kecil ni kita nak tahu satu kotak kecil tu nilai dia berapa. Okey, kenapa? Nanti cikgu tunjukkan kenapa. Okey, so untuk kita tentukan nilai satu kotak kecil, kita akan cari 1 cm sama dengan 30. Tadi kita dah tahu 1 cm nilai dia ialah 30,000. Kemudian 1 cm juga ada 5 kotak kecil. Lepas tu bahagi, kita nak bahagikan 30,000 bahagi dengan 5. Okey, dapat berapa? So, dapatlah satu kotak kecil, nilai dia 60,000. Kenapa lah cikgu tak tulis ni? 30,000 bahagi dengan 5, kita dapat 6,000. Nilai satu kotak kecil tu ialah 6,000. Okey, so bila kita dah tahu nilai satu kotak kecil ni tadi, ni 6,000, langkah seterusnya, K yang kedua ialah kita akan kira kotak kecil. Kira kotak kecil untuk apa? Kira kotak kecil untuk kita tentukan data dalam jadual ni kita nak plot dekat mana? Dekat atas kertas graf. Jadi kita tak payah lagi nak tengok, kirakan dekat sini berapa nilai dia, tengok kat sini betul ke tidak. Kita just pandukan kepada berapa bilangan kotak kecil yang kita dah kira tadi, kita terus plot. Okey, nanti cikgu tunjukkan Okey, so kita dah kira tadi nilai yang paling besar bahagi dengan 6,000, kita dapat 51.5 kotak kecil. So, untuk tahun 2002, nilai jumlah dia tadi ialah 27 ni 271,911 bahagi dengan 6,000, kita dapat 45.3 kotak kecil. And then nilai untuk tahun 2010, kita ambil yang ini dekat dalam jadual 248,612 bahagi 6,000. Kita dapat 41.4 kotak kecil. So, K yang ketiga ialah kita nak kedudukan, nak plotkan dia pada kertas graf kita. So, macam mana? Tadi kita dah kira jumlah keseluruhan dia kan. Jadi, tengok tu kotak putih dia gerak. Ni. Okey, untuk 10, 41. Tahun 2010, 41.4 kotak kecil. So, kita kira kat sini. 10, 20, 30, 40. 41.4, 41. Atas sini lah. Ni. 41.4. Dekat sini kedudukan dia. Okey. Tu 41.4. Jadi, kita pangkahkan. Okey, nak dekat atas kertas graf, kita jangan titik macam tu. Kita pangkahkan. Barulah betul cara kita plot. Okey, itu teknik. Okey, seterusnya tahun 2012. Nilai dia ialah 45.3. Atas sikit lah. Kita tengok kat sini, 45.3. Sini 40, 41, 42, 43, 44, 45.3. Atas sikit. So, kalau atas sikit, lepas tu kita pangkahkan. Okey, seterusnya tahun 2015. 2015 tinggi, lebih tinggi, 51.5.
Jadi kita dah kira 1, 2, 3, 4, 5, 50, 51.5 lebih sikit kat situ dan kita pangkahkan. Okey? Jadi ingat untuk graf garis kita akan plotkan dia berdasarkan data ni dalam jadual secara melintang. Okey, macam ni cikgu plotkan data jumlah dulu. Lepas tu dah plotkan, lepas tu nanti kita garis. Lepas tu nanti kita akan tengoklah setiap data yang ini pula kita akan lihat dia secara melintang mengikut tahun. Dia tak sama macam graf bar, kita akan tengok dia ke bawah. Tapi yang ini kita akan tengok dia melintang. Okey? Graf garis saja yang akan kita tengok dia secara, kita akan baca data dia secara melintang. Sebab kita akan garis dia mengikut tahun. Akan garis dia dari tahun ke tahun. Okey, so bila kita dah pangkas setiap tahun, kita kena garis dekat tepi ni. Garis kat tepi ni wajib wajib digaris. Wajib digaris. Sebab apa? Kalau tak garis, nanti kita nak warna tu, dia tak ada sempadan dekat tepi, kat hujung ni. Sebab tu tadi, tahun 2010, kita start dengan dekat paksi Y. Sebab dia dah ada sempadan. Paksi Y tu dikira sebagai sempadan lah. Sempadan yang akhir tu dekat tahun 2015, kita kena gariskan sendiri. Okey, wajib digaris. Kalau tak, boleh memberi kesan kepada markah graf juga. Okey, lepas tu kita gariskan. Garis pakai pembaris, jangan pakai tangan. Okey, gariskan ikut tempat yang kita dah pangkah tadi. Okey, ini ialah data untuk jumlah. Okey, seterusnya kita nak tengok pula data untuk pertanian. Okey, data untuk pertanian. So, cikgu dah kirakan. Okey, kalau pelajar tak percaya, jom kita tengok. Cuba kita tengok tahun 2010. 4, 1, 4, 9, 7 bahagi, 4, 1, 4, 9, 7 bahagi 6,000. Kita akan dapat 66.9. Kenapa sikit sangat? Betul lah. Sebab nilai dia 40,000. Sedangkan nilai yang jumlah keseluruhan tadi 300,000. Jadi dia kecil. So, kita pun plotkan. Kat situ. 6.9 dekat dengan 7 kan? Jadi dekat sini kedudukannya. Nampak tak? Tu. Okey. Okey, seterusnya tahun 2002 pula. Jom kita kirakan tahun 2002. Tengok kat kalkulator cikgu tu. 4, 4. 4, 4. 2, 1, 2 bahagi 6,000. Sama dengan 7.3. So, dia tinggi sikit. 7.3. Lepas tu kita plotkan. Dekat situ kedudukannya. Okey, dan seterusnya tahun 2015 48,812 bahagi 6,000. 8.13. Kita ambil 8.1 saja. So, kemudian kita plotkan 8.1. Tengok kat sini. Kira betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak betul-betul kita tandakan. Lepas tu kita gariskanlah. Kita gariskan mengikut petunjuk. Yang ini kita gariskan mengikut petunjuk. So, ini tadi kita gariskan untuk pertanian kan? Kita kirakan untuk pertanian. So, kita gariskan. Warna purple, pertanian. Ini kesalahan cikgu kat sini. Petunjuk tu cikgu warnakan keseluruhan. Tak boleh. Sepatutnya petunjuk tu kita kena buat garis. Baru betul. Ni salah ni. Nanti memberi kesan kepada markah graf kita juga. Ingat petunjuk perlu, kalau graf garis, sorry. Betul lah. Sebab apa? Kalau graf garis compound, graf garis petunjuk dia kita akan buat garis. Tapi disebabkan graf garis komponen ni, kita akan warnakan dia penuh. Jadi kita akan buat dia macam ni. Ni betul. Minta maaf. Okey, kita teruskan. Petunjuk yang seterusnya ialah pelombongan. Okey, sama juga nilai dia. So, kita pelukkan setiap satu. Dan kemudian kita gariskan. Dan akhir sekali, sektor pembuatan. Okey, sektor pembuatan juga cikgu dah plotkan siap-siap colour biru ni. Okey,
Jadi bila semua tu kita dah plotkan siap-siap, nampak kita dah gariskan tepi, kita dah plotkan siap-siap. Kita gariskan dulu, lepas tu baru kita warnakan. Bila kita warnakan, dia akan jadi seperti ini. Warnakan setiap satu. Okey, warnakan ikut garis tu lah. Jadi sebab tu tadi kat petunjuk tu kita kena warna penuh. Sebab kita punya graf garis, kita dah warnakan penuh. Kalau ada garis tadi, macam graf garis compound, barulah kita dekat petunjuk kita buat garis. Okey? Itu beza dia. So, dekat sini, dah siap lah kita punya graf garis komponen. So, ingat, untuk graf garis komponen, tepi ni, garis tepi ni wajib dibuat. Wajib digaris. Supaya dia jadi cantik sahaja. Kita punya warna graf garis tu nanti. Graf garis komponen. Alright. And then, kita punya petunjuk juga, kita warnakan penuh. Ini cikgu tunjukkan yang beza yang dekat graf lain tak ada. Okey, yang lain-lain tu semua samalah. Maklumat dia sama. Just ciri-ciri untuk graf garis ni, kalau kita nak plot, kita plot ikut petunjuk. Dan jumlah tu. Kita plot ikut petunjuk tu semua. Sebab apa? Sebab kita buat dia, kita nak tengok nilai aliran dia setiap tahun. Kalau graf bar, kita nak tengok aliran dia pada tahun tu. Kalau graf garis, kita nak tengok dia aliran dia dari tahun ni ke tahun ni ke tahun ni. Tu beza graf garis dan graf bar. Cara plot dia. And then satu lagi, untuk graf garis komponen ni, biasanya kita akan plot dulu mengikut jumlah. Kita plot jumlah dulu macam tadi kan, cikgu tunjuk cikgu plotkan jumlah dulu. Lepas tu baru cikgu plotkan yang lain-lain. Supaya kita tahu. Okey, last kali akan mesti dekat jumlah tu adalah tempat yang terakhir yang akan kita graf kita, kedudukan graf kita. Okey. Jadi kalau pelajar gunakan kaedah yang cikgu gunakan ni, guna kaedah 3K kotak kecil, dekat dalam jadual pelajar dah tak perlu nak kirakan nilai tokokan tu. Sebenarnya ada dua cara nak tentukan plot untuk graf komponen ni, graf garis dan graf bar komponen. Yang satu tu dalam jadual biasanya cikgu-cikgu akan gunakan kaedah nilai tokokan. Tapi kalau pelajar gunakan kaedah yang cikgu beri ni, pelajar dah tak perlu gunakan nilai tokokan. Pelajar hanya perlu plotkan sahaja, mengikut bilangan kotak. Mengikut bilangan kotak kecil yang telah dikirakan. Okey? Daripada ni lah. Ikut bilangan kotak kecil saja. Okey, itu saja. Maka sebelum kita hantar kertas graf kita, jawapan kita ni pada cikgu untuk ditanda, pastikan disemak dahulu. So, kita semak dulu. Dengan menggunakan teknik orang lidi ini, seperti biasa. Okey, kepala, tajuk, semak tajuk. Betul tak? Huruf besar tak? Adakah lengkap semua tu ditulis? Kalau ada, betul. Kemudian bahu, label dekat Pak CY. Okey, label Pak CY tu ada lengkap. Okey, and then boleh dibaca. Okey, ingat label Pak CY ni kita ambil daripada sini. Kita ambil daripada tajuk. Kita baca jumlah keluaran dalam negara kasar. Okey, maksudnya bila kita baca kita faham. Okey, nilai yang kita plot ni ialah nilai untuk jumlah keluaran dalam negara kasar. Yang mengikut aktiviti ni kita tak payah ambil sebab ini adalah maklumat yang akan kita tulis dekat dalam petunjuk. Aktiviti ni dekat petunjuk tu. Okey? Okey. So kita dah tentukan label Pak CY dan ada unitnya, dua-dua ada. So okey. Seterusnya pinggang ialah nilai dekat Pak CX. So dekat Pak CX ada tempoh, ada tempohnya dan ada label tahunnya. Sumber, kaki sumber. Okey, sumber ada ditulis dengan lengkap mengikut maklumat dekat dalam soalan. Kemudian lutut ialah petunjuk. Okey, petunjuk semua ada cukup. Ada 4 petunjuk dan diwarnakan dengan betul. Kemudian dekat perut ada kosong. Okey, nilai kosong telah pun dituliskan. Okey, dan akhir sekali skala Pak CY. Telah ditulis dengan lengkap mengikut unit. Tak ada terlebih kosong atau sebagainya. Okey, semua dah ada. Maka bolehlah kita hantar kertas graf kita. So, itu sahaja
teknik cara untuk membina graf garis komponen. So terdapat beberapa maklumat tambahan yang menunjukkan bahawa yang menunjukkan perbezaan lah cara untuk bina graf garis komponen dan graf garis compound. Okey, jadi sila beri perhatian. So cikgu harap pelajar dapat gunakan teknik yang cikgu beri ni kalau faham. Kalau tak faham, tak apa, boleh tanya dekat dalam ruang komen. Dan cikgu harap cikgu dapat bantu pelajar untuk bina graf garis komponen ini dengan lebih baik dan mudah. Okey. So, itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Bye.